Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Memalukan, itu yang saya boleh katakan sahabat-sahabat semua. Ya, apabila individu yang dikenali sebagai YB Viral tidaklah seviral manapun, yang mereka tahu ini hanyalah memutarbalikan fakta, ya, membuat tuduhan, menghasut dan membuat fitnah sahabat-sahabat semua. Dan individu ataupun menteri yang selalu menjadi mangsa kepada penfitnaan mereka ini adalah YB Rafizi Ramli. Sehingga akhirnya kononnya YB Viral ini mencabar YB Rafizi Ramli untuk berdebat ataupun bersemuka. Tetapi apa yang berlaku sahabat-sahabat semua minggu lalu, beberapa hari lalu kalau saya tidak silap, YB Rafizi Ramli membuat kenyataan ya untuk mencabar YB Viral kaki penghasut, kaki fitnah ini untuk bersemuka dengan beliau. Ya, walaupun bukan berdebat tetapi secara podcast. Tapi secara podcast ini pun tetap bersama. Ya, dia ada soal jawab, dia ada perbincangan dan sebagainya. Namun apa yang mengejutkan kita, kita boleh nampak sahabat-sahabat betapa pengejutnya ya individu yang dikenali sebagai YB Viral ini dengan memberikan 1000 macam satu alasan. 1001 macam alasan. Jadi inilah sahabat semua, saya ingin sampaikan respon terkini ya daripada YB Rafizi Ramli ya berkaitan dengan alasan terkini yang diberikan oleh YB Viral kaki penghasut ini sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara poster yang dibuat oleh YB Rafizi Ramli yang bakar menteri. Siapa nak bakar menteri katanya. Jadi sekali lagi YB Rafizi Ramli membuat satu kenyataan ya di media sosial beliau, kalau ingin saya katakan adalah di Facebook. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, mungkin Anda di antara kita yang belum membacanya. Jadi saya ingin bacakan ya kenyataan menarik ya daripada YB Rafizi Ramli ini. YB Rafizi Ramli berkata, siapa nak bakar menteri? Berhari-hari meroyan seorang aktivis maya, cyber aktivis, pembangkang selepas kena cuit dengan saya, kata YB. Jadi ada pelbagai reaksi kepada langkah saya melayan kandungan aktivis maya ini. Sebagian besar menyokong berdasarkan maklum balas di media sosial. Segelintir merasakan seorang menteri tidak boleh bersuara. Jadi YB Rafizi Ramli berkata ada dua jenis yang berhujah menteri tidak boleh bersuara. Yang pertama katanya, mereka yang merasakan menteri mestilah menjaga standar sendiri dan tugas menjawab serangan aktivis maya ini adalah tugas cyber trooper. Saya rasa mereka kebanyakannya dari kalangan pengundi atas pagar. Yang kedua, kumpulan yang menjawab menteri tumpu buat kerja menteri seolah-olah memberi pencerahan. Itu bukan tugas menteri. Pada pemerhatian saya katanya, kebanyakan yang berhujah begini adalah aktivis maya pembangkang. Namun secara keseluruhannya, kata YB Rafizi, majoriti reaksi di media sosial menyokong langkah menangani dakwah pembangkang ini secara berdepan. Saya sendiri pun bersetuju ya supaya berdepan dengan mereka. Kalau mereka membuat satu tuduhan, jawab di depan-depan biar rakyat nampak, biar warganet nampak pembohongan ya segala fitnah tuduhan yang mereka lakukan. Sebab itu kata YB Rafizi Ramli, saya tweet seorang yang menggelar dirinya YB Viral. Viral untuk menfitnah lah ya, bukan viral kerana baik sangat orang ini, tapi menfitnah, menghasut. Jadi dia bukanlah penting ataupun berpengaruh pun, tetapi reaksinya sebelum, semasa dan selepas dicuit menggambarkan watak sebenar aktivis maya pembangkang. Sebelum dicuit, mereka adalah jenis yang suka mempertikaikan segalanya. Kalau pertikaian itu berasaskan fakta dan perspektif yang benar, saya kira itu boleh diterima. Tetapi, kata YB lagi, pertikaian yang di bawah berunsurkan maki hamun, jeritan dan emosi kerana mereka tidak faham pun isu-isu ekonomi yang cubah dibawa. Jadi semasa dicuit, mereka menggelabah dan mengelupur. Terbongkarlah watak mereka yang sebenar, hanya berani baling batu sembunyi tangan. Pada pedas ya peribahasa ini. Katanya hanya berani baling batu sembunyi tangan. Jadi walau kalau tidak tahu maksudnya itu, carilah kamus Dewan Bahasa ya. Jadi mereka tidak berani berhujah di depan. Mereka lari jika dicabar. Dan mereka takut dengan tindakan undang-undang kerana mereka tahu banyak kandungan mereka melanggar undang-undang jika dibawa ke mahkamah.
Selepas dicuit lagi, mereka akan pusing untuk mengalihkan tumpuan kepada perkara-perkara pecisan. Dalam kes YB Viral, hujannya berkisar mengenai debat dan podcast. Kononnya podcast itu bukan debat. Sedangkan semua orang tahu podcast adalah platform. Sebarang perdebatan boleh sahaja dibuat di mana-mana platform. Dalam Dewan TV, radio atau podcast di internet. Debat itu maksudnya bersemuka, bukan menjerit, maki hamun di cermin. Inilah maksud sebenarnya itu podcast pun tidak tahu. Dia ingat podcast itu bukan debat. Ya, debat itu ya adalah seperti yang dikatakan oleh YB adalah bersemuka bersama. Ya, ada soal jawab, ada perbincangan, ada persoalan dan sebagainya. Dan podcast ini adalah satu alat, ya, satu platform. Platform seperti dalam Dewan, TV, radio, dan podcast di internet. Jadi itulah tujuan saya, kata YB Rafizi Ramli, untuk menunjukkan watak sebenar aktivis Maya Pembangkang. Sebab itu saya telah merancang untuk memulakan podcast yang berhormat, YBM, rasminya bermakna yang berhormat menteri, tetapi podcast ini bermakna yang bakar menteri. Jadi kita nantikan podcast yang akan dilancarkan ataupun dilaksanakan oleh YB Rafizi Ramli yang bawa maksud YBM yang bakar menteri. Jadi peluang bersemuka di podcast yang direkam pada sebelah malam bertujuan memberi peluang kepada sesiapa saja bersemuka dengan saya tanpa menggunakan peruntukan, karena kemunculan di televisi menggunakan uang rakyat apabila melibatkan airtime. Jadi podcast YBM terbuka kepada sesiapa saja, ahli akademik, penyokong kerajaan, rakyat biasa dan terutamanya aktiviti Maya Pembangkang. Selain daripada mereka yang ingin tampil secara sukarela untuk berpeluang membakar menteri, saya juga akan mencari aktivis-aktivis Maya Pembangkang yang banyak memainkan dakia untuk tampil. Saya akan cari mereka, jemput dan beri peluang bersemuka. Mereka berpeluang membakar saya juga berpeluang membakar mereka, kata YB Rafizi Ramli. Soalnya, adakah mereka ini akan berani? Kalau mereka pun berani, adakah fakta-fakta ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu mempunyai asas, bukti, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita tunggu ya podcast YBM yang bakal dilaksanakan oleh YB Rafizi Ramli ini. Bagi saya, kata YB Rafizi Ramli, budaya begini lebih baik daripada budaya maki hamun dan pertikai perkara pecisan seperti yang dibawa aktivis Maya Pembangkang sekarang. Siaran podcast yang bakar menteri akan bermula pada 8 Januari 2024 serta 2 minggu. Ya. Jadi siapa yang berani menyaut cabaran untuk membakar menteri dan berharapan risiko kena bakar, mangsa pertama adalah YB Viral, sudah terbakar dan biarkan dia kepanasan menjadi di depan cermin keseorangan. Panas. Jika dapat yang cocok, siapa yang pertama yang akan bersemuka dengan saya pada 8 Januari 2024. Jadi YBM podcast ini akan bermula pada 8 Januari 2024, sahabat-sahabat semua. Kita nantikan bersama siapakah yang pertama ya berani. Adakah YB Viral yang sudah terbukti seorang pengecut, sahabat-sahabat semua. Apabila dicabar, ya tidak pun berani, malah memberikan pelbagai alasan, memberikan 1001 macam alasan. Inilah maksudnya YB Viral ini adalah yang paling pengecut, hanya berani bersemuka di belakang dinding kamera mereka sendiri. Tapi apabila dijemput bersemuka, mereka pula memberikan pelbagai alasan. Karena mereka takut, ya mungkin kenyataan mereka itu menyebabkan mereka masuk penjara, disaman dan sebagainya. Karena kita tahu kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Viral dan geng-geng kaki fitnah ini semuanya adalah fitnah. Semua adalah persepsi semata-mata yang mahu untuk membenci kerajaan, menghasut para menteri seperti YB Rafizi Ramli. Inilah tujuan yang mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Jadi, mujurlah hari ini YB Rafizi Ramli telah pun membuat pengumuman ya bahwa YBM Podcast yang bakar menteri, siapa yang akan terbakar, yang akan dimulakan pada 8 Januari 2024. Menarik untuk kita tunggu. Dan siapakah individu pertama yang bakal mau membakar menteri dan juga bakal terbakar dirinya sendiri. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan Anda berkaitan dengan YB Viral? Tidaklah seviral mana ya, tidaklah berpengaruh mana. Dia hanya viral karena tipu muslihatnya dengan kenyataan-kenyataan bangang, dangkal, bobrok, bodoh, fitnah, menghasut dan sebagainya. Jadi sahabat semua, Anda boleh berikan komen pandangan Anda dalam ruangan komen. Dan terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.